Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni sama-sama kita akan bincangkan mengenai dengan solat sunat qabliyah Jumaat atau solat sunat sebelum Jumaat. Walaupun sebelum ni kita ada sebutkan sedikit, tapi kita lihat bagaimana punca perbezaan pandangan di kalangan ulama. Satu jemaah di kalangan ulama menyatakan solat sunat qabliyah Jumaat ni adalah satu perkara yang bid'ah. Disebut juga dalam kitab mazhab Syafi'i, dalam Tuhfatul Muhtaj, menyatakan ada satu jemaah di kalangan ulama menyatakan solat sunat qabliyah Jumaat adalah satu perkara yang bid'ah. Maksud bid'ah ni benda yang baru, Nabi tak buat. Ini berdasarkan dua hujah yang kita akan sebutkan. Yang pertamanya, Nabi tak buat solat sunat qabliyah Jumaat ni. Kalau kita amati pada zaman Nabi, bila masuk solat Jumaat ni, bila gelincir matahari masuk solat Jumaat, apa yang Nabi buat? Masuk waktu Jumaat, Nabi terus keluar dari rumah, pergi naik ke atas mimbar. Dan pada ketika itu Bilal, muazzin Nabi, akan mengambil tempat di hadapan Nabi untuk melaungkan azan di hadapan Nabi. Sejurus lepas dilaungkan azan, maka Nabi terus memulakan khutbah, min ghairi faslin, tanpa diselangi dengan apa-apa perbuatan ataupun perkataan. Selepas khutbah, terus Nabi selepas azan, terus Nabi memulakan khutbah. Justru itu kita katakan solat sunat qabliyah Jumaat adalah perkara yang Nabi tidak pernah laksanakan. Itu perkara pertama. Perkara yang kedua, jika benar Nabi melakukan solat sunat qabliyah Jumaat, pasti riwayat akan sampai kepada kita, sama ada melalui riwayat sahabat-sahabat Nabi ataupun riwayat melalui isteri-isteri Nabi. Mereka lihat Nabi solat sunat qabliyah Jumaat. Kalau riwayat daripada isteri, selalunya Nabi berada di rumah. Tapi tak ada satu riwayat pun menyatakan perkara tersebut. Walaupun ada solat sunat qabliyah, itu riwayat ataupun perbuatan sahabat, bukan daripada perbuatan Nabi. Cuma ulama dalam mazhab Syafi'i kita, mereka menyarankan solat sunat qabliyah ni berdasarkan dua juga hujah ataupun dalil, berdasar keumuman daripada dua hadis. Satu riwayat Abdullah bin Zubair, satu riwayat Abdullah bin Mughaffal. Riwayat Abdullah bin Zubair, dia kata, ma min salatin mafrudatin illa wa baina yadayha raka'atan. Solat fardu ini mesti sebelum dia ada dua rakaat solat sunat. Mana solat fardu, mana solat fardu, sebelumnya mesti didahului dengan dua rakaat solat sunat. Riwayat Abdullah bin Zubair, ma min salatin mafrudatin illa wa baina yadayha raka'atan. Ada dua rakaat sebelum sembahyang fardu. Apa-apa sembahyang fardu. Riwayat yang kedua, jadi bila sebut tentang sebelum sembahyang fardu, ada solat sunat. Solat Jumaat juga adalah solat fardu. Jadi ada solat sunat, sunat qabliyah Jumaat. Yang keduanya adalah riwayat daripada Abdullah bin Mughaffal. Riwayat dia adalah Nabi SAW bersabda, baina kulli adhanaini salah. Antara kullu adhanaini salatun. Setiap dua azan ada satu solat. Baina kulli adhanaini salatun. Baina kulli adhanaini salatun. 3 kali. Setiap dua azan ada satu solat. Setiap dua azan ada satu solat. Setiap dua azan ada satu solat. Apa dua azan? Azan dan iqamah. Ini dipanggil dalam bahasa Arab min babit taghlib. Sebut makna azan
dua azan, sebenarnya azan sekali, qamat pun masuk dalam tu juga, iqamat masuk dalam tu. Jadi azan dan iqamah. Kemudian Nabi SAW bersabda untuk kali yang ketiga, Nabi kata apa? Liman sya'a, kepada siapa yang nak. Antara azan dan iqamah ada solat sunat kepada siapa yang nak solat. Kalau tuan-tuan lihat dalam syarah kepada kitab hadis kitab hadis kitab hadis Abu Daud, pengarang kitab Bazlul Majhud, dia menyatakan pandangan Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, disebut apa? Apabila Bilal selesai daripada azan, Nabi terus memulakan khutbah tanpa, dan tiada seorang pun yang menunaikan solat pada ketika itu. Muazzin Bilal azan, terus Nabi mulakan khutbah. Tak ada seorang pun yang ada pada zaman Nabi solat pada ketika itu. Azan pada zaman Nabi ni hanya sekali, pada zaman Abu Bakar juga sekali, pada zaman Umar sekali. Cuma pada zaman Osman Ibn Affan jadi dua kali, sebab manusia semakin ramai. Jadi zaman Osman Ibn Affan banyaklah perubahan, revolusi yang dibuat pada zaman Osman Ibn Affan. Antaranya Quran telah disentraliskan, menjadi Quran resam Osmani. Kemudian solat ini merupakan pandangan yang rajih di kalangan azan pada zaman Nabi hanya sekali. Solat Jumaat adalah seperti solat hari raya. Sebab apa seperti solat hari raya? Kerana tidak ada solat sunat sebelumnya. Nabi SAW bila sembahyang raya, Nabi akan dalam kitab mazhab Syafi'i juga menyatakan tidak disunatkan solat sebelum solat sunat hari raya dan juga selepas solat sunat hari raya. Jadi bila kita sembahyang, datang masjid sembahyang raya, tak kira Aidil Fitri atau Aidil Adha, tak disunatkan solat sunat sebelum tu. Sebelum apa tu? Sebelum solat sunat hari raya, sama ada Aidil Fitri atau Aidil Adha. Selepas pun tak disunatkan juga. Jadi bila disunatkan bagi imam, terutama bagi imam untuk datang lambat. Bila imam ni bila sebut tentang berkait dengan khutbah, selalunya imam akan menjadi khatib. Ulama disunatkan lambat untuk datang. Tapi kalau kita di sini masjid surau ada bilik khas untuk imam. Jadi mereka akan standby di situ terus naik. Sebab mereka tak boleh bergaul sesama jemaah makmum sebelum daripada berkhutbah, kerana akan dipandang rendah isi khutbah tersebut. Adakah tak disunatkan solat sunat sebelum hari raya, selepas hari raya, selepas solat sunat hari raya? Adakah perkara tersebut bid'ah? Nabi tak buat. Bila sebut Nabi tak buat, bukanlah bermaksud dilarang, tidak. Sebab ada benda yang Nabi tak buat, kita boleh buat. Jadi untuk solat hari raya, mengenai solat hari raya, memang sunatnya Nabi tak solat sunat sebelum dan selepas hari raya. Tapi kalau kita nak buat, dibolehkan. Bukan makna tak boleh buat. Nak solat sunat duha, dipersilakan. Tak kira sebelum ataupun selepas. Tapi perkara tersebut bukan sunat. Sunat tu adalah sunat sebelum hari raya, solat sunat hari raya ataupun selepas. Nabi SAW solat sunat 4 rakaat apabila gelincir matahari. Dan Nabi menyarankan supaya dilaksanakan solat sunat 4 rakaat selepas gelincir matahari. Gelincir matahari maksudnya apa? Adalah masuknya azan Jumaat, azan Zuhur, azan Jumaat. 4 rakaat. Sebab tu disunatkan solat sunat qabliyah Zuhur 4 rakaat. Dan dipanggil juga solat sunat zawal. Ada orang memisahkan solat sunat zawal itu lain, solat sunat qabliyah itu lain, qabliyah Zuhur. Sebenarnya zawal ini maksudnya zawalus syamsi, tergelincir matahari. Matahari terbit di sebelah timur, terbenam sebelah barat, gelincir ke sebelah barat, maka pada ketika itu masuklah waktu zuhur, selepas waktu istiwa. Bila 4 rakaat Nabi solat sunat zawal,
Makna solat sunat qabliyah lah, zawal. Walaupun ada sebagai ulama pisahkan solat sunat zawal tu lain. Jadi di sini menunjukkan hari Jumaat pun disunatkan solat sunat juga. Cuma di sana ada pengarang kitab Al-Minhal, dia menyangkal pendapat ini tentang keumuman hadis tersebut yang menyatakan ada solat sunat qabliyah Jumaat, kerana hadis tersebut umum, solat sunat zawal ataupun qabliyah. Imam Asy-Syaukani menyatakan hadis riwayat Nafi' mengenai perbuatan Ibnu Umar menunjukkan pensyariatan sebelum Jumaat. Imam Asy-Syaukani menyatakan hadis riwayat Nafi' mengenai perbuatan Ibnu Umar. Ibnu Umar ada buat apa? Solat sunat qabliyah Jumaat. Ulama yang mengatakan tiada qabliyah Jumaat adalah kerana hadis larangan solat ketika waktu zawal pada hari Jumaat, dan bukanlah ulama melarang solat sebelum Jumaat, sebelum qabliyah, solat sunat qabliyah Jumaat. Yang larang itu adalah solat sunat ketika istiwa lah, kita panggil solat sunat istiwa ni, waktu istiwa matahari tengah tegak, itu ulama larang. Dan berdasarkan riwayat Ibnu Umar ini juga sebenarnya ulama mengambil dalil daripada pendapat Ibnu Umar, perbuatan Ibnu Umar. Riwayat daripada Abu Dawud menyatakan ada solat sunat qabliyah Jumaat. Kana Ibnu Umar yutilus solah, Sayyidina Umar panjangkan solat qabla al-Jum'ah, sebelum Jumaat, wa yusalli ba'daha, dan dia sembahyang selepas Jumaat juga Ibnu Umar, rakaatain, 2 rakaat fi baitihi, di rumahnya. Kemudian wa yuhaddisu, dan Ibnu Umar bagi tahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu zalik, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perkara tersebut, solat sunat ba'diyah di rumah. Solat sunat qabliyah ini Ibnu Umar panjangkan, tapi disunatkan kita pendekkan, sebelum khatib naik di atas mimbar. Di sana ada satu hadis daripada Abu Qatadah, Nabi SAW bersabda, annahu kariha salah nisfan nahar illa yaumil jum'ah. Hadis ni hadis yang lemah, hadis tidak kuat. Nabi SAW bersabda, Nabi tak suka apa? Sembahyang pada tengah hari, iaitu istiwa, matahari tengah tegak, melainkan pada hari Jumaat. Wa qala inna jahannama tusajjaru illa yaumil jum'ah, sesungguhnya neraka Jahannam dipanaskan melainkan pada hari Jumaat. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berdasarkan hadis ini, walaupun hadis ini lemah, berdasarkan hadis ini Imam Nawawi menyatakan majoriti di kalangan ulama termasuk mazhab Syafi'i kita menyatakan penekanan disegerakan solat Jumaat selepas gelincir matahari masuk waktu Jumaat, terus disegerakan. Jangan lewat-lewatkan pukul 3, pukul 4 baru nak sembahyang Jumaat. Itu maksud daripada hadis ini. Adapun pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, dalam mazhab Hanbali, dibenarkan solat Jumaat sebelum zawal, sebelum gelincir matahari, tak masuk zuhur dah boleh solat Jumaat. Tuan-tuan kalau perasan, berada di Mekah ataupun di Madinah Al-Munawwarah, dia akan azan Jumaat tu sebelum masuk waktu. Jangan pula dia contohnya masuk waktu pukul 12.45, dia akan azan pukul 12 suku ataupun pukul 12. Tuan-tuan lepas azan, tuan-tuan terus sembahyang sunat qabliyah Jumaat, tak masuk waktu lagi, sebab mereka azan awal. Bila masuk je waktu Jumaat, mereka akan azan sekali lagi. Lepas azan terus khatib memulakan khutbah. Itu perbezaan dia. Macam zaman Nabi lah. Zaman Nabi masuk je waktu zuhur, Nabi terus naik keluar pada rumah Nabi sebelah Masjid Nabawi, naik di atas mimbar, muazzin akan azan, kemudian Nabi terus mula. Macam tu juga di Mekah, di Madinah, mereka mengamalkan perkara yang sama. Cuma azan mereka ada penambahan azan lah. Azan 2 kali, zaman Nabi sekali je, 2 kali. Dan azan pertama tersebut adalah sebelum daripada masuk waktu Jumaat, bukan lepas masuk waktu Jumaat. Bila sebelum masuk waktu Jumaat, tuan-tuan tak boleh solat sunat qabliyah. Solat sunat lain boleh lah, solat sunat duha, solat sunat apa-apalah, itu boleh. Jangan pula ketika mana khatib lepas azan kedua,
khatib naik di atas mimbar, tuan-tuan baru nak solat sunat qabliyah, sebab qabliyah Jumaat baru masuk. Baru masuk azan Jumaat. Sebab ketika khatib naik di atas mimbar adalah tidak dibenarkan apa-apa solat, melainkan tahiyatul masjid yang kita bincangkan sebelum ni. Okey. Al-Qadhi menyatakan, majoriti di kalangan ulama menyatakan, masuk hadis yang kita sebutkan tadi, Nabi tak suka sembahyang di tengah hari, melainkan hari Jumaat, Nabi akan segerakan, kerana hari Jumaat ini dipanaskan api neraka, tidak dipanaskan api neraka. Berdasarkan hadis ini, Al-Qadhi menyatakan itu maksudnya mubalaghah. Mubalaghah ni makna bersangatan, segera. Nabi solat Jumaat, Nabi tak lengah-lengahkan. Sebab di negara Arab, bila mana tengah hari dia panas sangat. Bila panas, mereka tak sembahyang awal waktu. Mereka tunggu agak reda sikit. Sebab tengah hari tu memang panas terik. Sebahagian negara Arab lepas zuhur ni mereka tutup kedai, buka lepas asar. Contohnya mereka berniaga daripada pagi sampailah zuhur, dekat-dekat nak setengah jam, 45 minit sebelum zuhur. Lepas tu mereka akan rehat sebab panas sangat. Memang tak boleh nak buat kerja. Kalau student pun memang tak boleh nak belajar, panas sangat. Walaupun berada dalam aircon, tapi tak boleh sebab dia panas, dia punya haba tu. Agak reda, start belajar balik mungkin dalam pukul 4 lepas asar, ataupun setengah jam, 1 jam sebelum asar. Mereka sembahyang zuhur pun lewat, sebab nak redakan kepanasan tu. Ya. Dua azan yang berlainan. Satu macam di Mekah tu. Di azan awal tu tak ada alasan apa. Dan juga kita ada mazhab yang sembahyang asar dia lambat. Dia lambatkan. Azan itu lambat. Apa alasan dulu? Soalan yang pertama, azan 2 kali. Dan lepas ni kita akan sebutkan mengapa mereka azan sebelum daripada awal waktu. Dia ada dalil dia. Cuma majoriti di kalangan ulama mereka berbeza pendapat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Majoriti di kalangan ulama masuk waktu azan, kemudian disegerakan solat Jumaat. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal bukan sekadar boleh azan sebelum daripada masuk waktu untuk Jumaat, bahkan sembahyang Jumaat sebelum daripada masuk waktu pun boleh. Sebab apa? Itu tak pastilah, sebab pendapat dia bertentangan dengan majoriti di kalangan ulama, termasuk mazhab Syafi'i, pendapat Imam Ahmad. Yang keduanya, soalan kedua apa dia? Sebab apa sembahyang asar lambat? Dalam mazhab Hanafi dia lambat. Dalam mazhab Hanafi dia lambat. Okey. Solat asar ni dalam mazhab Syafi'i kita, bila mana kita letak satu batang pensel lah, ataupun apa-apa kayu ke apa, bila masuk waktu asar tu, bila dah sama, mana bayang-bayang pensel sama panjang bayang-bayang tadi, maka masuklah waktu asar, habis waktu zuhur. Berbeza mazhab Hanafi, kena 2 kali ganda. Dah panjang 1 kali, dah panjang, kemudian panjang sekali lagi macam tu, baru masuk waktu asar. Sebab tu dia lama. Sebab tuan-tuan pergi di masjid India, masjid Pakistan, dah 45 minit dekat nak sejam, tak semayang lagi asar, sebab mereka tak masuk waktu lagi. Tuan-tuan bayangkan, daripada nak asar tu, zuhur nak masuk waktu asar, bila bayangan sama panjang. Kalau kayu sama panjang, masuk waktu asar. Bayangan kayu sama panjang dengan kayu tu, maka masuk waktu asar. Mazhab Hanafi tambah 1 kali lagi, makna panjang sekali lagi, baru masuk waktu asar. Sebab tu lambat. Kalau tuan-tuan pergi masjid India ke asar dah azan, maka memang sembahyang jemaah dia memang lambat. Macam mana kalau tuan-tuan datang masjid tu ada 2 orang 3 orang, tuan-tuan sembahyang dulu, tunggu kat situ jenuh sampai 2 jam, sejam lebih. Okey. Berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, sesungguhnya api neraka akan dipanaskan melainkan pada hari Jumaat ini. Al-Qadhi menyatakan juga, iaitu
mereka melewatkan makan tengah hari juga tidur tengah hari. Mereka nap dilewatkan sebelum daripada sebelum menjadi selepas sembahyang Jumaat. Sebab apa nap dengan lunch ubah ke lepas Jumaat? Kerana dikhawatiri kalau nap dan juga lunch sebelum Jumaat takut terlepas kelebihan yang ada at-tabkir, datang awal pada hari Jumaat. Kan datang awal ni dapat seperti korban seekor unta, korban lembu lambat sikit, korban kambing, korban ayam, ataupun dapat telur ayam. Itu yang last lah. Takut terlepas semua ni, jadi mereka pindahkan lunch dan juga nap ni selepas daripada Jumaat. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selain pada hari Jumaat disunatkan makan tengah hari, disunatkan tidur ataupun nap, rehat sekejap, itu bila sebelum daripada azan Zuhur. Itu sebab tu yang disunatkan. Untuk hari Jumaat tidak, semua dipindahkan selepas daripada Jumaat. Dalil mengenai solat sunat sebelum Jumaat, idza shalla ahadukum al-jumu'ah falyusalli ba'daha arba'an. Apabila salah seorang di kalangan kamu nak sembahyang Jumaat, dia nak sembahyang Jumaat, maka falyusalli ba'daha arba'an. Sembahyanglah selepas daripada Jumaat 4 rakaat. Itu dalil solat sunat Jumaat. Nak sembahyang 4 rakaat selepas. Ini hadis ni ada hadis riwayat Imam Muslim tau. Bila hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih lah, kuat. Mengenai ba'diyah Jumaat tak ada masalah. Riwayat daripada Ibnu Umar, hadis Bukhari juga Muslim, menyatakan perkara yang sama. Ibnu Umar akan buat solat sunat ba'diyah Jumaat 2 rakaat. Jadi di sini satu hadis riwayat Muslim kata 4 rakaat ba'diyah Jumaat. Hadis riwayat Bukhari juga Muslim menyatakan 2 rakaat selepas Jumaat. Jadi 2 rakaat, 4 rakaat selepas Jumaat, dua-dua sahih. Cuma yang terbaik 4 rakaat lah. Kalau tak, paling kurang 2 rakaat. Dinukilkan dalam hadis sahih riwayat Abu Hurairah, man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ah falyusalli arba'an. Siapa di kalangan kamu nak sembahyang selepas Jumaat, sembahyanglah 4 rakaat. Ini hadis yang sahih lah. Imam Tirmizi juga menyatakan, ruwiya an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu annahu amara an yusalli ba'da al-jum'ah raka'ataini thumma arba'an. Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dia suruh untuk sembahyang selepas Jumaat ni 2 rakaat, kemudian ubah jadi 4 rakaat. Jadi Ali asalnya suruh 2, tiba-tiba suruh 4. Mungkin riwayat tu lambat sampai kepada dia, lambat sampai ke pengetahuan dia lah. Riwayat daripada Ibnu Mas'ud, annahu kana yusalli qabla al-jum'ah arba'an wa ba'daha arba'an. Nabi sembahyang qabliyah Jumaat 4 rakaat. Nabi sembahyang bukan Nabi, Ibnu Mas'ud, dia sembahyang qabliyah Jumaat 4 rakaat, ba'diyah Jumaat 4 rakaat. Khatib Syarbini menyatakan Ibnu Mas'ud ni dia buat solat qabliyah ba'diyah Jumaat ini sebab apa dia buat? Sebab sahabat benda yang tak boleh ijtihad, maknanya dia pernah lihat Nabi buat, sebab tu dia buat. Bila dia buat, maknanya dia pernah lihat Nabi buat. Berdasarkan dalil daripada Ibnu Mas'ud ini, ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan hukumnya disunatkan qabliyah Jumaat. Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia menyatakan, Abdul Razak dan juga Imam At-Tabrani menyatakan hadis riwayat Ibnu Mas'ud ini adalah hadis marfu' dan sanadnya terputus, dan hadis tersebut lemah dan tak boleh dijadikan sebagai hujjah. Itu Imam Ibnu Hajar menyatakan perkara tersebut. Sebahagian ulama mereka berpendapat solat Abdullah bin Mas'ud adalah solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak, solat sunat bukan qabliyah, solat sunat apa-apalah. Maknanya yang tak ada batasan rakaat. Sehingga khatib naik di atas mimbar, pada ketika itu barulah kena segerakan, habiskan secepat yang mungkin. Berdasarkan riwayat daripada Salman Al-Farisi
Nabi SAW bersabda, la yaghtasil rajulun yawmal jumu'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Nabi SAW bersabda, seseorang yang mandi pada hari Jumaat, dia bersuci, dia berwudu, kemudian dia mandi sunat Jumaat, dia berwudu, kemudian dia memakai minyak, tak kira lah minyak rambut, minyak wangi, yamassu min tibi baitihi, dia memakai minyak atar, minyak wangi daripada rumah dia, thumma yakhruju, kemudian dia keluar rumah, fala yufarriqu bainas naini, kemudian dia tak melangkah orang, nak pergi sembahyang Jumaat dia tak langkah orang. Kalau nak duduk soh depan, datanglah awal, kalau lambat duduk belakanglah, jangan suruh pegang orang, suruh bagi laluan dekat dia, bagi laluan. Nabi larang perkara tersebut. Sebab depan dah penuh, melainkan kalau ada kosong. Kalau ada kosong boleh lagi, tapi kalau dah sempit yang tak memberi keselesaan, tu pun tak dibenarkan. Kemudian Nabi kata apa? Yusalli ma kutiba lahu, kemudian semayang apa yang dia nak. Berdasarkan yusalli ma kutiba lahu, hadis ni, semayang apa yang dia nak semayang. Mana berapa rakaat pun tak apa, tapi Nabi tak sebut qabliyah Jumaat. Tak ada disebutkan sini qabliyah Jumaat, dan tak disebutkan batasan bilangan rakaat. Kemudian dia diam apabila khatib memulakan khutbah, Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya antara Jumaat ini hingga Jumaat yang akan datang. Okey. Sebab diriwayatkan daripada Abu Bakar bin Munzir, dia kata Ibnu Umar solat sunat juga sebelum Jumaat, tapi solat sunat 12 rakaat. Ini menunjukkan solat sunat 12 rakaat tersebut bukan solat sunat qabliyah Jumaat. Ini adalah solat sunat mutlak. Sebab Nabi suruh at-tabkir, datang awal. Buat apa datang awal? Sembahyang sunat sampailah imam naik di atas mimbar, khatib naik di atas mimbar, baru stop sembahyang. Jadi di sini ada satu riwayat tu menyatakan Nabi solat sunat qabliyah Jumaat 4 rakaat. Kana Nabi SAW yusalli qabla al-Jum'ah arba'an wa ba'daha arba'an. Riwayat Abdullah bin Mas'ud, Nabi sembahyang qabliyah Jumaat 4 rakaat, ba'diyah Jumaat 4 rakaat. Tapi hadis yang lemah, tak boleh jadi hujah, sebab hadis lemah. Kesimpulan dia apa? Ni adalah rentetan daripada baru-baru ni. Ada jemaah tanya saya mengenai qabliyah Jumaat ni. Dia kata ada satu ustaz mengajar di masjid, dia kata hadis yang kuat, dia tak ada dalil yang menyatakan solat sunat qabliyah Jumaat. Jadi dia setiap minggu dia buat, tiba-tiba datang ustaz, dia kata terkejut dia macam nak sekat, mana tak ada sembahyang Jumaat dah, solat sunat qabliyah Jumaat. Jadi dalam isu ni, seperti mana saya bagi tahu tadi, dalam mazhab Syafi'i mereka ada yang qabliyah sunat, qabliyah Jumaat yang menyatakan 2 rakaat, yang menyatakan 4 rakaat. 2 rakaat ini adalah berdasarkan dalil daripada riwayat Sulaik yang kita ada sebutkan pada minggu yang lalu. Dia datang masjid terus duduk, maka Nabi kata asallaita qabla an taji, kamu dah semayang ke sebelum kamu datang ni? Dia kata belum. Maka Nabi kata qum fasalli raka'atain, bangun semayang solat sunat 2 rakaat. Ulama kata itu adalah solat sunat tahiyatul masjid, dan sebab dia tak semayang lagi sebelum ni, solat sunat qabliyah Jumaat, dua-dua sekali dia gabung dalam tu. Itu kemudian Nabi kata apa? Bangun solat sunat 2 rakaat wa tajawwaz fihi, ringkaskan solat sunat tersebut. Ini menunjukkan Nabi suruh bangun semayang berapa rakaat? 2 rakaat. Satu lagi dalam mazhab Syafi'i menyatakan 4 rakaat qabliyah Jumaat. Ini berdasarkan qiyas. Qiyas apa? Solat sunat qabliyah Zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Solat sunat qabliyah Jumaat juga adalah 4 rakaat, sama. Jadi saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan dalil yang saya sebutkan keseluruhannya tadi,
boleh kita simpulkan memang Nabi tak buat solat sunat qabliyah Jumaat. Yang ada riwayat yang sahih adalah ba'diyah Jumaat. Cuma qabliyah Jumaat sahabat Nabi buat. Abdullah bin Mas'ud bila dia buat benda ibadat tak boleh reka-reka, pasti dia pernah tengok Nabi buat. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah dalam masalah qabliyah Jumaat ini, kita kena lihat masyarakat Melayu kita. Bila kita kata tak ada solat sunat qabliyah Jumaat, mereka tak buat. Mereka tak buat. Bila mereka tak buat, apa yang mereka buat? Mereka duduk main handset, tengok Facebook, WhatsApp. Jadi betapa baiknya kita kata ada solat sunat qabliyah Jumaat. Paling kurang dia buat. Sebab kalau tak buat, sahabat-sahabat Nabi yang lain, mereka datang awal masjid. Apa yang mereka buat? Mereka datang awal. Mereka datang awal, mereka akan laksanakan solat sunat. Solat sunat mutlak, solat sunat duha, solat sunat apa-apalah. Mereka buat sampai 12 rakaat, sampai berbelah-belah rakaat. Jadi kalau kita datang awal, dah lah tak nak sembahyang sunat, masyarakat Melayu kita kurang sembahyang, bukan tak nak sembahyang. Tiba-tiba kata tak ada pula qabliyah Jumaat lagi, mereka tak buat. Itu masalah dia. Kemudian perkara yang ketiga, kalau kita kata tak ada qabliyah Jumaat pun tak apalah. Tapi kita kena tahu, sahabat Nabi mereka sembahyang sampai bila? Sampai imam naik di atas mimbar. Kita bila imam naik di atas mimbar? Bila mana selepas bila habis azan pertama tak naik lagi. Lepas 5 minit, 6-7 minit lepas tu barulah imam naik di atas mimbar. Bila imam naik di atas mimbar baru tak ada sembahyang sunat. Jadi sebelum dia tu nak sembahyang-sembahyanglah apa pun. Jadi di sini kita simpulkan sekali lagi, iaitu ulama sepakat. Ulama sepakat dibenarkan solat sunat sebelum Jumaat. Sebelum daripada sebelum khatib memulakan khutbah, dibenarkan apa-apa sembahyang sunat, dan bahkan digalakkan sembahyang sunat. Cuma ulama berbeza pendapat ni, tuan-tuan kena faham. Itu ada tak solat niat qabliyah Jumaat ataupun tidak, itu saja. Ada qabliyah Jumaat ke tak ada? Itu je menjadi perbezaan pandangan di kalangan ulama. Ada pun sembahyang sunat, tak ada pun ulama larang, tak boleh sembahyang sunat. Bila naik saja khatib di atas mimbar, barulah tak ada sembahyang sunat lepas tu. Sebelum daripada tu sembahyanglah apa pun. Bahkan ulama sepakat ada sembahyang sunat sebelum Jumaat. Cuma mengenai dengan qabliyah Jumaat, itu ulama berbeza pendapat. Cuba bila kita benda ni kita bagi tahu kat orang Melayu kita, senang je. Tak ada solat sunat qabliyah Jumaat. Mereka pegang tu je. Mereka tidak lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi datang awal ke masjid, mereka sembahyang sampai khatib naik di atas mimbar. Bila khatib naik di atas mimbar baru tak ada sembahyang sunat. Itu tak nak disebutkan. Sebut tak ada qabliyah Jumaat. Jadi orang Melayu pegang tak ada qabliyah Jumaat. Sedangkan sebelum lepas azan pertama pun kita boleh solat sunat mutlak. Kalau berpandanganlah tak ada solat sunat qabliyah Jumaat. Tetapi untuk pengetahuan tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i kita adalah solat sunat qabliyah Jumaat, sebab diqiaskan dengan sembahyang zuhur. Kita lihat lagi pada malam ni, itu sedikit mengenai dengan qabliyah Jumaat. Okey, kita lihat keuzuran. Seseorang yang mana diberi keuzuran untuk sembahyang, tak hadir sembahyang Jumaat, tidak hadir sembahyang secara berjemaah. Sembahyang Jumaat memang wajib berjemaah. Sembahyang jemaah lain, jemaah zuhur, jemaah asar, maghrib, isyak, subuh. Solat berjemaah ini seperti mana yang kita bincang pada bulan-bulan yang lalu. Dalam mazhab Syafi'i kita ada dua pandangan, sama ada fardu kifayah ataupun sunat muakkad. Ada dua pandangan. Dalam mazhab yang lain, ada yang menyatakan solat berjemaah ini hukumnya adalah fardu ain. Ada juga fardu ain, maknanya tak sah kalau buat tempat lain. Kena secara berjemaah, tak sah buat seorang. Ada yang kata makruh ditinggalkan. Mazhab Syafi'i kita makruh ditinggalkan solat berjemaah. Ada yang kata wajib, dan pelbagai pandangan mazhab lah. Kemudian kita lihat, apabila seseorang itu meninggalkan untuk menghadiri solat Jumaat ataupun solat berjemaah dengan sebab
Keuzuran yang kita akan sebutkan sebentar lagi ada berbentuk am, umum, ada berbentuk khusus. Maka tidak berdosa kepadanya. Tak berdosa. Tak berdosa ni bila pada sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat bila ada keuzuran ni tak berdosa. Dan tak makruh pada sembahyang berjemaah. Sebab jemaah ini, sembahyang berjemaah dalam mazhab Syafi'i kita makruh. Siapa yang tak melaksanakan sembahyang berjemaah, yang berpandangan hukumnya adalah sunat muakkad. Dan bila mana ada keuzuran ini, bagi dia mendapat pahala berjemaah walaupun dia tak jemaah, tapi sebab ada keuzuran ini maka dia mendapat pahala berjemaah, ajrul hadir, mendapat ganjaran orang yang hadir berjemaah walaupun dia tidak hadir. Ini berdasarkan hadis yang sahih daripada Abu Musa al-Asy'ari daripada Nabi SAW. Nabi bersabda, idza maridal abdu aw safara, apabila seseorang hamba itu sakit, aw safara, ataupun dia bermusafir, kutiba lahu minal amal, dituliskan baginya amalan, maka na ya'maluhu sahihan muqiman, apa yang dia selalu buat ketika dia sihat, ketika dia bermukim tak bermusafir. Ketika dia sihat selalu sembahyang jemaah, tiba-tiba sakit tak sembahyang jemaah dah. Sakit, contohnya lumpuh ke apa, tak sembahyang, lumpuh setahun tak sembahyang jemaah, tak apa, dapat pahala berjemaah. Sebab waktu dia sihat dia sembahyang di masjid ataupun di surau. Ataupun ketika bermusafir dia tak sembahyang sunat duha contohnya. Ketika tak musafir dia sembahyang sunat duha, ketika bermusafir tak sembahyang, maka mendapat juga pahala solat sunat duha kerana dia bermusafir tak sempat sembahyang. Hadis ni sahih riwayat Imam Bukhari. Itu pun dengan beberapa syarat sebenarnya untuk mendapat ganjaran berjemaah tapi tak berjemaah, dengan beberapa syarat. Ada 4 syarat ulama kata. Syarat yang pertamanya adalah uzur tersebut adalah uzur syar'i. Uzur yang syarak mengatakan, syariat mengatakan itu uzur, bukan kita sendiri yang reka-reka itu uzur, bukan. Untuk uzur ini kita akan bincangkan, dia ada 2 pembahagian. Satu uzur umum, semua ada 11. Uzur yang khusus selain daripada itu. Perkara yang keduanya adalah dia biasa hadir berjemaah. Jangan pula ketika sihat tak pernah langsung datang masjid, tiba-tiba ketika sakit dapat pahala jemaah. Itu taklah. Maknanya dia adalah orang yang pernah berjemaah. Pernah tu berapa kali? Ulama kata pernah sekali dia sembahyang berjemaah, maka lepas tu tiba-tiba dia sakit. Walaupun dia bukanlah pergi 5 waktu. Bukan kata 5 waktu, seminggu sekali dia pergi berjemaah, tiba-tiba sakit, maka dapat pahala berjemaah juga, walaupun dia tak pergi jemaah. Sebab apa? Dikira sekali pergi tu dah kira dia biasa pergi, walaupun sekali. Macam tuan-tuan biasa dengar mungkin dalam bab puasa ni, dalam mazhab Syafi'i kita tak boleh puasa 16 Syaban sampailah habis Syaban, tak boleh puasa. Kepada siapa tak boleh puasa? Kepada orang tak biasa puasa sunat. Bulan Rajab tak pernah puasa, bulan Syaban tak pernah puasa, sebelum bulan Rajab pun tak pernah langsung puasa sunat. Tiba-tiba 16, 17 Syaban teringin nak puasa sunat pula. Dalam mazhab Syafi'i kita haram puasa tersebut. Tak boleh puasa. Melainkan dia ada puasa sebelum ni, dia biasa puasa. Biasa tu macam mana? Ulama kata sehari je puasa sunat sebelum ni, itu dah boleh dah. Sehari je puasa, itu sudah boleh untuk dia berpuasa. Contohnya dia puasa sunat hari Isnin, sekali je puasa. Lepas daripada 16 Syaban tu nak puasa hari Isnin pun dah boleh lah, walaupun sekali puasa. Sama juga orang yang ada anjing, untuk anjing sebagai buruan, sebagai memburu. Anjing ni dialah memburu kambing ke, dia buru apa pun binatang buruan, rusa ke, bawa datang ke kita. Dia makan ke tak tu daging rusa ataupun kambing yang dia buru tu. Maka di sini ulama kata kita kena test dulu. Nak test tu berapa kali? Ulama kata sekali pun dah cukup. Ada ulama kata kena 3 kali. Baru boleh betul-betul dipercayai anjing ini. Perkara yang ketiga untuk mendapat pahala jemaah, la yata'ata as-sabab. Dia bukan pretend, bukan buat-buat. Mana kalau dia sakit betul-betul punya sakit.
Perkara yang keempat, alla yata'atta lahu iqamatu jama'atin fi baitih. Disyaratkan dia jemaah ni jemaah dekat masjid dan surau, bukan jemaah kat rumah. Mana sebelum ni dia biasa jemaah, tapi jemaah kat masjid atau surau, tempat berkumpul orang-orang Islam semayang, bukan jemaah kat rumah dia. Itu barulah mendapat pahala jemaah. Okey, ada beberapa keuzuran yang saya nak beritahu kepada tuan-tuan pada malam ini. Walaupun kita tak bincang semua, insya-Allah kita akan bincang beberapa perkara. Antaranya adalah hujan. Hujan ini yang dapat basah baju tuan-tuan lah. Hujan, kalau hujan renyai-renyai itu belum basah baju lagi, itu boleh datang semayang. Hujan renyai-renyai masih boleh semayang Jumaat. Hujan renyai-renyai tuan-tuan ada payung, ataupun hujan biasa tuan-tuan ada payung, boleh semayang Jumaat lagi. Semayang jemaah lebih-lebih lagi. Tapi kalau hujan lebat, payung pun tak ada, itu tuan-tuan diberi keuzuran. Ataupun hujan lebat ada payung, tapi sekali ingat angin, macam tuan-tuan nak pergi semayang berjemaah, macam mana tuan-tuan nak pergi semayang Jumaat? Contoh dah siap pakai baju dah nak keluar, tiba-tiba boom, hujan lebat. Nak pergi semayang Jumaat ni, tiba-tiba hujan lebat. Tunggulah, mungkin sekejap lagi berhenti kot, sebab hujan lebat ni datang sekejap je. Mungkin 5 minit lagi berhenti kot. Tengok-tengok tak berhenti-berhenti sampai pukul 2. Jawapannya semayang Zuhur lah. Walam yajid kinnan, dan juga tidak ada tempat. Jangan pula tuan-tuan rumah, contoh tuan-tuan jadi AJK masjid, rumah sebelah masjid, ataupun rumah tu jauh juga daripada masjid, tapi daripada masjid sampai ke rumah ke masjid tu ada apa kita panggil tempat laluan. Memang tak kena hujan, kena tapi kena tempias lah. Memang tak kena hujan sebab atas tu ada bumbung. Daripada rumah tuan-tuan sampai ke masjid, walaupun jauh 500 meter, memang tak ada masalah. Walaupun basah sikit-sikit tu benda biasalah. Itu tak diberi keuzuran, tuan-tuan kena pergi semayang. Tapi kalau dah hujan yang lebat, tuan-tuan pun ada payung, tapi lebat ni, takut basah baju, kena angin, basah baju. Bila basah ni apa akan berlaku? Masuk masjid basah lah. Bila masjid ada kapet, masam kapet tadi. Jadi sebab itu tak perlu diberikan uzuran untuk pergi semayang, tak kira semayang Jumaat ataupun sembahyang berjemaah. Perkara yang kedua adalah angin yang kuat pada waktu malam. Ulama khususkan pada waktu malam, waktu siang tak. Sebab waktu malam ni angin dia agak menakutkan lah. Mungkin dia sejuk ke apa ke, tak sama dengan angin siang. Angin malam sembahyang maghrib isyak, kalau ada angin yang kuat diberikan uzuran. Selalu kita angin sekali dengan hujan. Dan perkara yang ketiga adalah sangat lapar dan juga dahaga, makanan dah tersedia depan, maka diberikan uzuran. Sebab apa diberikan uzuran? Untuk makan minum dulu. Walaupun tak sempat semayang jemaah pun tak apalah, habis makan minum dulu. Sebab apa? Takut semayang, takut menghilangkan khusyuk. Tidak khusyuk, makanan dah terhidang depan. Sebab itu bila buka puasa, jangan hidang dulu makanan yang istimewa daripada depan tu. Hidang dulu kuih-kuih kari pak, kuih apalah, kurma, air, makanan, nasi yang special simpan dulu. Lepas tu baru hidang. Ini tuan-tuan dah letak kat meja depan. Yang jemaah ni mengharapkan, ingat ke surau ni makan dulu, rupanya kurma dulu. Tuan-tuan bagilah buah, kurma yang makanan tutup dulu, jangan bagi nampak. Bila tak nampak makanan, dia tak terasa sangat. Bila dah nampak makanan, itu sepatutnya makan dulu. Bila tuan-tuan dalam keadaan tersangat lapar, maka makan dulu walaupun terlepas semayang berjemaah. Bila sebut tentang puasa, selalunya kita makan buah ataupun makan kurma dulu, kemudian kita semayang lah. Ataupun kita nak makan sampai kenyang, boleh, lepas tu kita semayang berjemaah. Tengok atas bagaimana kita tapat daripada surau dan juga masjid lah. Ini tuan-tuan perlu tahu, ini situasinya yang sangat lapar. Yang lapar sikit-sikit, semayang berjemaah lah. Yang tersangat lapar, makanan dah siap di hadapan, maka makan dulu walaupun terlepas semayang berjemaah.
Sebab apa? Apa hikmah dia? Supaya tidak mengganggu khusyuk dalam solat ketika semayang. Bersangatan sejuk dan juga panas, ini juga adalah diberi kelonggaran tak semayang jemaah. Tuan-tuan duduk di Malaysia ni biasa-biasa je, cuaca yang biasa. Kalau duduk di negara yang musim sejuk sangat, tak semayang jemaah pun tak apa, sebab sejuk sangat, menggeletar nak keluar rumah. Tambah musim salji, kalau ada salji, sejuk sangat. Kalau panas sangat pun sama. Tuan-tuan pergi Mekah pun cukup lah, kalau yang pergi yang bulan puasa yang panas tu, memang sebab nama Mekah je kita datang ke masjid. Kalau tak Mekah, mungkin kita semayang dekat dalam hotel je, dekat tempat rumah kita je. Kemudian taqtir suqufil aswaq allati fi tariqihi ila al-jamaah, iaitu menitis daripada atas. Walaupun ada bumbung, tapi bumbung yang bocor sama juga. Daripada rumah tuan-tuan sampai ke masjid ada bumbung, tapi bumbung tu bocor, semua air menitis-nitis, basah juga baju. Itu juga diberi kelonggaran. Ataupun gempa bumi, diberi kelonggaran untuk tak hadir sembahyang berjemaah ataupun sembahyang Jumaat. Ataupun al-wahal. Wahal ni lecak tau, lecak. Dari tempat tuan-tuan nak sampai ke masjid, kena pijak lecak air, jadi basah. Bila sebut lecak ni, dia bukan takungan air je. Takungan air lah. Lecak ni maknanya kotor. Dia bukan kotor apa, kita punya kaki berlumut lah. Jadi itu juga tidak diberi kelonggaran untuk kita semayang berjemaah. Ataupun imam panjang sangat. Kalau pagi, masjid ni saya tak suka semayang sini. Itulah salah satunya masjid ada tempat saya. Dan saya tak suka imam dia sebab baca panjang sangat. Panjang tu panjang yang luar daripada biasa. Maka itu juga diberi kelonggaran, tak pergi sembahyang jemaah dapat pahala berjemaah. Tapi kalau masjid ada surau ada, tak suka masjid, pergilah surau. Ataupun imam dia tak buat sunat yang sepatutnya kena buat. Imam ni dalam mazhab Syafi'i, kunut subuh memang tak nak buat, tak tahu sebab apa. Bukan lupa, memang tak nak buat dia. Kalau mazhab lain tak apa, memang dia tak ada kunut. Tapi itu dipanggil meninggalkan sunat yang penting, sunat ab'ad, dipanggil sunat maqsudah. Itu juga diberi kelonggaran kepada kita, tak hadir untuk sembahyang berjemaah. Kemudian sakit yang mana syaqqa alaihi al-hudur, yang susah untuk hadir jemaah. Masyaqqatul masyi fil matar, seperti mana tadi hujan lecak, ataupun hujan nak kita panggil sakit yang nak hadir tu susah. Contohnya dia cirit, sakit perut. Jadi nak tunggu semayang Jumaat ni, bukan semayang terus, ada khutbah lagi. Nak tunggu khutbah, takut tak sempat, takut dia terlepas. Maka semayang zuhur kat rumah je lah. Ada beberapa lagi dalam, saya baru sebutkan kepada tuan-tuan 12. Ada baki 18 lagi. InsyaAllah kita sambung pada masa-masa akan datang. Pada minggu depan lah, masa akan datang pada minggu depan, InsyaAllah. Ada apa-apa soalan? Ada, Ustaz. Apa dia tu? Ini berkenaan dengan solat Jumaat lah. Ya. Ini berkenaan dengan saya lah. Saya pergi ke masjid. Waktu itu imam khutbah, khatib khutbah lah. Bila saya khutbah, bila imam khutbah, saya salat tahiyatul masjid. Benda kat belakang ada kat kawan saya. Jadi saya tu salat, habis lah terus duduk lah. Saya buat dengan cepat lah pasal khutbah kan. Lepas itu bila balik kat pejabat, masa lapang tu banyak. Jadi saya pergi ke surau, kat surau tahu ya, ada yang baring. Jadi kawan-kawan saya ni, dia orang daripada satu parti lah. Dia orang kata, Din, kau ni tadi imam khutbah, kau solat sunat, mana kau tadi ilmu tu? Patutnya kau duduk terus dan kau dengar. Itu cara dia. Jadi saya pun
fikir mungkin dia betul lah. Tapi buat saya pula, walaupun imam tu khatib dah khutbah, saya fikirkan pasal saya pernah dengar kata ustaz dengan hadis ustaz kata ada satu orang tu Nabi tengah solat, Nabi tengah khutbah, dia datang, dia turun duduk, Nabi berhenti, mata dia, kamu dah solat Tahiyatul Masjid tak? Dia kata tidak, buat ini. Jadi atas dalil itu saya buat juga. Satu dalil lagi, ada hadis yang lebih kurang bunyi dia mungkin tak tepat lah. Rasulullah bersabda, jangan kamu lakukan punggung kamu di atas masjid aku sebelum kamu laksanakan 2 rakaat Tahiyatul Masjid. Jadi atas dasar itulah dalil itu saya buat tu. Dan tapi kawan saya dia cakap lah, kau tak ada ilmu, kau tak pernah pergi mengaji. Patutnya khatib khutbah ada patut duduk. Jadi ustaz, dekat mana pendirian sebenar ustaz? Saya betul ke dia betul ustaz? Dia dalam solat sunat qabliyah Jumaat, ketika solat sunat Tahiyatul Masjid, ketika kita sampai saja masjid, khatib sedang berkhutbah. Jadi kita masuk masjid, kita solat Tahiyatul Masjid. Tapi tuan-tuan kena pastikan yang pertama berada di kawasan masjid, bukan di luar. Sebab ada kawasan semayang masjid dia besar, tapi yang kawasan tepi tu dia bukan masjid. Contohnya macam Masjid Ansar lah, kadang-kadang dia buka dewan nikah tu buat semayang Jumaat. Kadang-kadang lah. Sebelum ni, bila mana buat dewan nikah tu semayang, kita tak boleh solat sunat Tahiyatul Masjid situ. Sebab situ bukan masjid, situ memang tempat dewan nikah. Memang dikhususkan dia buat, niat dia buat situ adalah niat nazir masjid dia buat adalah untuk dewan nikah. Cuma kalau jemaah ramai sangat, dia akan buka untuk semayang Jumaat. Tapi asalnya bukan untuk masjid, bukan tempat semayang berjemaah. Jadi bila tuan-tuan pergi tempat tu, tempat dewan nikah tu sebelah betul-betul dengan masjid, maka tak boleh sunat Tahiyatul Masjid. Sebab dia bukan masjid. Khatib sedang membaca khutbah, tuan-tuan tak boleh semayang kat situ. Nak semayang, pastikan dalam dewan solat, dalam tempat masjid lah. Dewan solat masjid. Walaupun satu bumbung, dia bukan kita tengok bumbung ataupun tidak. Kalau berlainan bumbung pun tak apa, boleh. Tapi dengan syarat, contohnya masjid tu dah besar, tiba-tiba pihak masjid tambah lagi sebelah. Tapi tambah tu bukan dewan makan, bukan apa, dia kata ni tambah ruangan solat untuk besarkan, maka boleh solat sunat Tahiyatul Masjid. Sebab memang niat dia untuk besarkan masjid, untuk buat ruangan solat. Jadi walaupun dia berbeza bumbung masjid, tapi memang dibina niatnya adalah untuk dilaksanakan solat, maka boleh solat sunat Tahiyatul Masjid. Cuma solat sunat Tahiyatul Masjid ni, bila kita masuk saja masjid, perkara yang pertama, hak kita adalah hak masjid. Kena solat Tahiyatul Masjid dulu. Ada sahabat Nabi sedang bagi ceramah, Nabi kumpulkan sahabat-sahabat Nabi sedang bagi ceramah ni. Tiba-tiba sahabat masuk duduk, Nabi tegur dia. Nabi kata, bangun, bila mana kamu masuk masjid, perkara pertama sekali kamu perlu buat adalah solat sunat Tahiyatul Masjid. Jadi dia bangun Tahiyatul Masjid, baru duduk dalam majlis Nabi. Sama juga kita bila masuk dalam masjid surau yang sedang ada pengajian, ada orang kata tak perlu semayang Tahiyatul Masjid. Semayang Tahiyatul Masjid, tapi janganlah tuan-tuan semayang Tahiyatul Masjid betul-betul depan meja kuliah tu. Semayanglah hujung-hujung sikit, jauh-jauh, belakang-belakang. Tuan-tuan yang ustaz-ustaz dia tak nak bagi semayang Tahiyatul Masjid, tuan-tuan semayang sebelah dia. Macam contohnya tengah kuliah, tuan-tuan semayang tepi ni, dekat sangat, dia pun nak bagi kuliah pun, tengok tuan-tuan semayang sebelah, segan dia. Jadi maksudnya dibenarkan solat sunat Tahiyatul Masjid, solat kawasan jauh sikit lah, tapi masih dalam masjid. Cuma ulama' bagi satu lagi garis panduan, kalau tak nak solat sunat Tahiyatul Masjid, nak dengar majlis ilmu juga, maka duduk, gantikan dengan tasbih 4 kali tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 4 kali tasbih. Tapi yang terbaik, yang sunnahnya adalah solat sunat Tahiyatul Masjid. Solat sunat Tahiyatul Masjid. Jadi bila mana
masuk saja masjid, memang sebahagian di kalangan ulama tak benarkan untuk solat sunat. Sebab apa? Bila kita solat sunat, seolah-olah kita berpaling daripada mendengar khutbah. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita, dibenarkan solat sunat satu je, solat sunat tahiyatul masjid saja dibenarkan. Solat sunat tahiyatul masjid saja dibenarkan ketika khatib membaca khutbah, berdasarkan riwayat-riwayat yang kita bacakan pada hari malam ni juga malam yang sebelum ni lah. Dan ulama beri satu lagi panduan, kalau nak lebih pahala lebih, solat sunat qabliyah Jumaat dan tahiyatul masjid. Boleh dua-dua. Solat sunat sajaku solat sunat tahiyatul masjid dan qabliyah Jumaat. Tapi kalau tuan-tuan niat qabliyah Jumaat saja tak sah lah. Sebab memang tak dibenarkan apa-apa semayang qada pun tak dibenarkan. Ketika khatib sedang membaca khutbah, melainkan tahiyatul masjid saja dibenarkan. Itu pun ketika tuan-tuan baru masuk masjid. Kalau tuan-tuan dah lama dekat masjid, tuan-tuan berdiri dah lama kat masjid, berdiri dah sudah lama, tapi tak semayang tahiyatul masjid, ketika khatib naik atas mimbar baru nak start semayang, itu juga tak dibenarkan. Tuan-tuan dah duduk lama 15 minit 20 minit duduk masjid berdiri tak nak semayang, tiba-tiba khatib nak naik atas mimbar baru kelang kabut nak semayang, itu tak dibenarkan juga. Sebab masa yang ada tak nak digunakan, tak nak dimanfaatkan dengan sebaiknya. Boleh. Jadi kalau ada orang kata tak boleh semayang berdasarkan dalil-dalil tadi, memang kena semayang. Tak kira kalau kuliah agama pun kena semayang, khutbah pun semayang, tapi semayang tahiyatul masjid lah. Jadi saya buat tadi betul lah Ustaz. Betul. Mana kalau dia tegur tu suruh dia apa? Belajar lagi ya. Saya pun tanya Ustaz. Saya tanya dia, saya buatnya berdasarkan kepada dua hadis tadi. Jadi saya nak tanya awak boleh tak tunjukkan saya hadis yang contoh dia macam ni lah. Apabila Rasulullah memberitahu, apabila kamu sampai di masjid, Hatib telah berkhutbah, maka hendaklah kamu dan dengar khutbah. Saya tanya dia, dia kata ada. Tapi sebenarnya dia saya jumpa dia tak. Yang dalam hadis Nabi, bila mana khatib naik di atas mimbar, diam tu ada, Nabi suruh diam. Suruh diam. Tapi yang Nabi suruh diam bagi orang yang tak melaksanakan solat tahiyatul masjid lah. Kalau orang masuk disunatkan, masuk masjid disunatkan solat tahiyatul masjid. Solat sunat tahiyatul masjid ini dia tidak disunatkan dalam dua tempat. Dua tempat tak disunatkan tahiyatul masjid. Pertamanya ketika mana masuk Masjidil Haram. Masjidil Haram tak boleh sunat tahiyatul masjid sebab dia tawaf sunat. Masuk Masjidil Haram tak perlu tahiyatul masjid, cukup dengan tawaf sunat. Situasi yang kedua, bila diiqamatkan solat, kita masuk je masjid, tiba-tiba muazzin iqamat, tak ada tahiyatul masjid lah. Sebab tidak ada solat selepas mana telah dilakukan iqamat. Ketika dilakukan iqamat, Iza uqimatis solah fala solata lahu illa maktubah. Bila diiqamatkan solat, tak ada solat lah melainkan solat fardu sahaja. Okey. Satu lagi. Ini saya rasa penting lah untuk semua orang. Ya. Bagaimana solat tahiyatul masjid ni Ustaz? Masa surau katalah ada takwa. Kalau saya datang, wajib ke saya semayang. Dia orang kata kalau surau tak payah, masjid saja. Jadi itu tak bagi pencerahan. Kalau nak semayang, dia kalau di wilayah persekutuan, dia kata dibenarkan solat sunat tahiyatul masjid ini pada surau Jumaat dan juga masjid sahaja. Itu fatwa lah, fatwa di wilayah persekutuan. Dia kata surau yang didirikan Jumaat dan juga masjid. Tapi perkara tersebut bukan satu kita panggil apa mulzim, sebab fatwa ni bukan wajib kita ikut. Fatwa sebab dia ada pandangan-pandangan. Cuma fatwa yang telah dibincangkan, begitu hukum dia. Yang kata mulzim yang wajib ikut ni kalau daripada mahkamah
itu baru mulzim, maknanya wajib ikut. Sebab berdasarkan pandangan fatwa ni pun dia sebut memang ada dua pandangan sebenarnya dalam masalah ini. Jadi terpulang pada tuan-tuan lah, kalau nak ikut fatwa yang telah dibincangkan mengenai di wilayah persekutuan ni, iaitu masjid dan juga surau Jumaat yang dibenarkan untuk solat tahiyatul masjid. Sebab apa? Sebab dia punya, kita memberi penghormatan masjid dan juga surau Jumaat ni lebih besarlah berbanding surau. Kemudian sebahagian ulama kata tak. Sebahagian ulama kata setiap tempat yang didirikan solat secara berjemaah boleh solat sunat tahiyatul masjid. Itu ada pandangan lah. Tapi pandangan yang berdasarkan perbincangan daripada pejabat mufti wilayah persekutuan, iaitu solat sunat solat tahiyatul masjid hanya di surau yang didirikan Jumaat dan juga masjid sahaja. Okey. Kalau surau tu mampu untuk digunakan sebagai 5 waktu sembahyang fardu kan, Jumaat, itu boleh buat untuk ni juga. Boleh lah. Itu yang saya bagi tahu tadi. Dia ada pandangan yang kedua yang menyatakan boleh solat sunat tahiyatul masjid sekiranya ada masjid, sekiranya surau tersebut didirikan solat 5 waktu secara berjemaah. Okay, cukup sekadar itu. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita. Subhanallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Assistant.